Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, pembentukan minda seorang pedagang. Okey, jadi konsep yang saya bawa dalam dagangan online ni, saya melihat dagangan online sebagai bisnes. Bukannya bekerja sebagai trader. Tak kisah anda full time ke, anda part time trader ke, anda apa ke. Saya melihat dia sebagai satu pelaburan. Bila kita trade, dia melibatkan risiko. Bila anda nak melabur, anda cuba untuk kurangkan risiko tau. Dan anda melihat jangka panjang. Itu beza dia. Melihat kepada satu, short term ni we are defining it as less than 1 year. Short term gain. Bila anda cerita short term gain, anda bercakap mengenai less than 1 year. Itu trading. Kita mencari short term gain dalam tempoh setahun. Anda tak melihat kepada saya letak trading dan saya trade dan TP 2 tahun lagi. Tak. Itu trading, short term gain. Setahun ataupun kurang. Setahun, maksudnya anda letakkan target, your objective. You don't go terlalu jauh. Trading saham ke, trading forex ke, komoditi ke, apa ke, benda sama. Okay? So, ada bezanya di antara pedagang institusi dengan pedagang runcit. Kita dekat sebagai pedagang runcit, anda mempunyai banyak kebebasan tau. Terlampau banyak kebebasan. Nombor satu, anda boleh tentukan leverage anda. Sini tak dapat. Orang bagi kepada dia. Itu satu. Of course, higher leverage, anda akan mengambil risiko lebih tinggi. Nombor dua, kebiasaannya, bila kita melihat kepada pedagang runcit dan pedagang institusi, kita ada kebebasan kepada kita nak trade atau tak. Yang pedagang institusi ni, terutamanya kalau anda ada prop trading untuk trade untuk account, anda kena satisfy certain jumlah. Anda contohnya ada order untuk dia nak kumpulkan euro. Dia nak beli mata wang, dia nak beli mesin dekat London contohnya, nak hantar kat Malaysia. Lepas tu dia jumlah kontrak tu berjumlah 200 juta. Jadi dia ada limit dan dia ada masa dia. Biasanya kalau invoice tu 30 hari. Jadi dia settlekan dia punya order tu within 30 days kan. Lepas tu kita bagi forward rate kat dia. Dia setuju dengan forward rate tu. Sementara tu kita cuba kalau forward rate kita tinggi, dan kita cuba dapatkan GBP pada paras yang lebih rendah. Kita masuklah market. Itulah benda dia. Okey. So tu ada beza dia. Di sini kita punya banyak kebebasan. Tak trade, nak trade, berapa jumlah leverage dan pelbagai benda lagi. Di sinilah, sebabnya dekat sini, anda purely pedagang tau. Sini anda cuma trade. Sini, anda adalah pedagang, anda fund manager, anda semua tukang sapu, tukang buang sampah, semua kat sini. So, di sinilah, anda kena melihat ini sebagai satu bisnes. Yang pedagang institusi, dia melihat ini sebagai satu kerja. Biarpun anda full-time trader, anda kena faham anda siapa tau. Anda pemegang bisnes. Jadi sebagai pemegang bisnes, anda tak dapat berfikir, esok aku ada berapa untuk nak trade. Esok aku boleh depo berapa. Anda tak dapat, maksud saya macam ni. Anda tak dapat fikir terlalu short term. Besok aku boleh depo berapa dan aku nak trade berapa. Dan minggu ni aku nak dapat. Tak dapat. I'm not saying bukannya tak ada objektif jangka pendek. Boleh. Anda boleh ada objektif harian, jumlah dagangan harian. Yes. I'm talking about the big picture dalam bisnes anda. Di sinilah dia melibatkan dua proses utama. Yang pertama adalah kepada diri anda, persiapan diri kita. Ni yang pertama. Jadi untuk hari ini kita akan cerita secara general. Dan kita dah sentuh 2 minggu. Minggu depan kita akan masuk sekali lagi pada sistem dagangan. Tapi bagi saya, apa juga teknik yang anda pakai, semua bagus. Everything is good, perfect. Asalkan sesuai kepada diri anda.
Nak cari sesuai kepada diri anda tu yang kita tak jumpa masalahnya. Kan? Anda cuba, anda ingat market tu adalah trading tu cuma ini. Sedangkan anda lupa, ini I'm talking about saya. Saya mula-mula daripada saham, saya ingat trading ni cuma sini. Oh, ada teknik rahsia, teknik hebat, baca market dahsyat kan. Dan ada masa jadi, yes, betul. Tapi untuk nak lama tak sustainable. Sebabnya kalau ini jadi pun kan, sistem dahsyat kita jadi duit pun, kadang-kadang kita tak nampak duit tu. Siapa yang ada melalui benda ni, trading dia jadi tapi duit tak nampak. Sebabnya kalau withdraw pun dia pergi tak ada perancangan. Tak ada apa-apa, tak ada money management. Money management tu bukan kepada lot sizing je tau. Ya. Sebabnya di sini where kita tidak menetapkan objektif jelas. Ni cerita dia. In order untuk anda nak ada disiplin, nak jaga emosi, nak jaga emosi, it starts not daripada sistem. Dia start daripada kita. Dengan anda tahu apa anda nak. Benda-benda ni lah kadang-kadang kita jadi withdraw kan. Mana pergi duit sama je. Kan adalah nampak suka lah, ada bila ada duit nampak macam tak ada masalah kan. Tapi sebabnya bila tak ada objektif, lepas tu buat benda lama balik, lepas tu start balik, hancur balik. Ini saya cerita pasal saya. Saya buat benda ni, jadi duit, tak ada duit balik, ada duit. Dia tak ada apa-apa. Trading tak ada apa-apa. Dia macam hobi, macam suka-suka. Tak dapat. So, kat mana kita nak mula sebenarnya? Diri kita. Teknik macam-macam, berpuluh teknik, beratus teknik dah belajar. Tapi kita, masa dia jadi, cantik lah, hebat lah, ni bagus lah. Bila dia tak jadi, tak bagus lah, apalah. Tapi, sebenarnya, apa yang kita nak? Itu benda dia. Jadi, untuk nak tahu apa yang kita nak, kita kena tahu kita. Ini elemen paling penting dalam dagangan. Kita lupa bahawa yang paling penting dalam dagangan ini. Diri kita ni. Whether anda dah sedia untuk melangkah sebagai seorang pemilik bisnes. Bukan sebagai seorang pedagang tau. Sebagai seorang pemilik, sebagai seorang pelabur. Ini yang kita kena fikir. Bukan hanya sebagai trader. Trader cuma SOP masuk keluar. Dia cuma buat benda tu je. Cerita dia nak jaga disiplin dia tu kena ada owner. Owner ni yang penting. So, apa persiapan owner dalam satu portfolio, satu trading punya portfolio? Yang pertama, penetapan kepercayaan. You need to see the market real. Yang apa yang kena. Sebabnya kita ni dibombat ataupun ditepuk, diletakkan dengan cerita marketing. Tak kisahlah daripada broker ke, daripada trader lain ke, trading forex, kaya. Trading dah lama, ni tak. Penetapan kepercayaan ni asas dia. Asas dia. Sebab ini adalah something yang kena, anda belajarlah apa pun teknik, tapi kalau diri kita ni tak standby, teknik hebat macam mana pun, sama ada dia jadi duit, lepas tu kita habiskan tak jadi apa, ataupun kita ikut dia sekejap, sekali loss kita dah buat benda-benda lain. Akan limit berapa risk abang. Saya letakkan saya punya position sizing dalam kita punya tu Munir. Dalam kita punya, dalam ni ada tak position sizing saya? Saya tak masukkan position sizing. Saya cuma trade 0.25 daripada size portfolio saya. Tak semua orang sama. Faham? Kita akan sentuh benda tu dalam position sizing. Lepas ni saya tentukan position sizing. Dan anda tahu daripada position sizing ni, maksud dia berapa dolar anda nak trade satu entry. Dan jumlah tu anda tak jeling pun kalau kena stop loss. Kalau anda ada $100,
Kalau loss $1, anda jeling. Kalau anda jeling, anda kena kecikkan. Ya? Dia tak semua manusia ni sama dan kepada keadaan kewangan anda. Ya? Tak ada, dia daripada anda punya size portfolio. Faham tak? Ya? So, saya perasan dalam kita punya yang baru ni, hari apa? Hari Khamis kan kita sentuh mereka. Hari Khamis. Jumaat kita tak ada sesi. Hari Khamis kita akan sentuh mengenai position sizing. Ya? Okey. So, untuk yang pertama adalah penetapan kepercayaan. Ini langkah pertama. Saya amat titik beratkan benda ni. Untuk saya, apa yang mengubah saya start berdagang saham tahun 97, kalau tak tahu. Itu buta lah. Itu memang buta. Orang kata buy, nah duit. Letak call reminder. Waktu tu call lah, tak ada. Cat tak tahu macam mana rupa. Waktu tu orang semua renong lah. Second board. Dulu ada second board, sekarang tak ada second board. Kita masuk saham-saham mampu milik lah waktu tu. Yang harga RM3, RM2, masuk keluar. Yang makan duitnya Remizer sebab dia punya commission. Kita pun apa benda tak faham. Dia kata buy, kita buy kan. Tip dari KL. Kita pun tip, saya ada kucing kan. Tip dari KL. Okey. Remizer pun kawan. Dan kita ingat trading tu je. Kan? Dan waktu tu market tengah bullish. Cantik lah waktu awal-awal 97 lepas tu market jatuh. Cerita dia, saya buat benda tu sampailah tahun 98, 99 dan saya belajar pasal teknikal 98 saya belajar teknikal 98. Dan barulah tahu support resistance, candlestick, bacat. Saya belajar bacat dengan point and figure waktu tu. Size boxes dan benda-benda macam tu lah. 97 saya dah belajar. Tapi untuk trade 98. The thing is, saya ingat tu je trading. Ace market, yes. Dulu second board, sekarang ni ace market. Yang kalau orang sekarang kita sebut kalau kita sebut second board, apa tu? Sekarang ni ace market. Tapi cerita dia yang ini apa benda ni? Clip my dua. Okey. Ada nampak anything tak dekat anda punya? Okey, dah okey dah. Okey. Cerita dia, saya ingat trading tu cuma market tau. Saya ingat trading tu kita cari teknik. Tak. Lagi lama saya dalam bidang ni, lagi saya faham yang sebenarnya trading ni kita. Dia kita. Anda tengoklah teknik mana pun kan. Anda belajarlah berpuluh-puluh kan. Ujungnya kadang-kadang kan kita lagi confused. Kita mula-mula orang tu cerita, kita nampak. Dan bila kita balik, kita cuba nak, ni macam yang aku belajar dulu. Ada tak? Kasyah, ada tak lalu yang macam ni? Ini macam yang aku belajar dulu. Kalau aku campur, lepas tu dia mula-mula jadi kan. Lepas tu tak jadi, kita cari lagi. Dan kita ingat trading tu semuanya benda luar. Sebenarnya dia kepada benda dalam. Yang pertama ni penetapan kepercayaan. Ini asas dia. Penetapan kepercayaan yang betul. Tak tahu apa benda tu. So, inilah yang menjadi kita punya jendela kepada dunia sebenar. Ya? Sebabnya kalau sini kita salah, saya tak nak gunakan perumpamaan macam agama, tapi kalau sini kita salah, apa juga realiti kita akan boleh jadi distorted. Contoh. Trading ni adalah senang. Yes, senang. Betul. Senang. Dia senang. Kalau kita cuma ikut teknik. Masalahnya, bila kita cuba nak pandai dan nakkan teknik tu perfect, yang kita tahu, dia tak wujud. Tu contoh kepercayaan salah. Ada Holy Grail, cara betul nak trading, di mana ini semua akan jadi duit. Kalau ada macam tu, saya tak ada kat sini. Buat apa saya nak ni, baik saya duduk, lepak, seorang-seorang buat kerja saya kan. Tak ada. Dia tak ada satu
teknik yang memang itulah dia. Tak ada. So apa yang anda perlu faham, cari sedar apa kepercayaan anda yang ada. Buat benda ni. Bagi mereka yang dalam Discord, anda tahu kan, ini adalah apa yang saya nak. Ini apa yang saya nak daripada anda. Kurang-kurang seminggu, buat seminggu sekali. Mula-mula ni buat seminggu. Saya buat setiap minggu tu tau. Saya tulis dekat note phone saya ni, dekat notepad phone saya ni, saya tulis setiap minggu. Saya tulis satu kepercayaan saya. Setiap minggu saya tulis ni. Ni, saya tulis kepercayaan saya. Tiap-tiap minggu. Yang ni. Saya tulis. Dulu-dulu saya pakai buku biru panjang tu tau. Lepas pindah KL, buku tu ke mana entah. Lepas tu, saya buat pakai phone. Tulis je. 15 ke 30. Tulis je. Apa kepercayaan saya tiap minggu. Padahal kadang-kadang dia jadi berulang-ulang. Setiap minggu, tiap minggu buat. Lepas tu anda baca balik. Tulis je. Lepas tulis, anda baca balik. Okey, baca balik. Jangan buat apa-apa dulu. Minggu depan, anda tulis balik. Lepas tu baca balik. Lepas tu anda baca minggu sebelumnya. Daripada kepercayaan yang anda bahagikan dia selepas sebulan. Anda bahagikan dia kepada 2. Apa kepercayaan yang berguna? Apa kepercayaan yang menghadkan? Saya buat dekat phone. Saya pun buat dekat phone sekarang ni. Dah canggih sikit. Saya kalau nak tahu, ada tak expectancy table tu kan? Saya masih tulis tangan. So, mungkin dah biasa manual. Macam Helmi dia canggih sikit. Yang table dia pakai tu table daripada saya. Orang lain buat, saya suruh orang buat. Lepas tu saya ambil, saya bagi kepada grup. Tapi saya sendiri, sebab saya old school lah, jenis tulis tangan. Saya tulis tangan, kau nak tahu. Jadi ada yang mungkin selesa guna ni, ada yang buat benda ni. Ya, anda akan nampak benda ni, Kasyah. Bila kita baca balik, mengarutnya aku. Tapi benda-benda macam ni lah. Kan? Benda-benda macam ni lah. Okey? Buat benda ni. Daripada situ, dan lepas tu kita ada nota kita yang nombor 2 ni. Anda tahu apakah kepercayaan yang standard dalam industri. Itu topik kita besok. Anda tengok apa, bandingkan dia dan laraskan anda punya kepercayaan supaya tak jauh lari daripada standard dalam industri. Ini asas dia. Ini asas dia. Saya tahu, saya mula-mula buat, ya Allah, kalau saya tengok yang saya yang pertama tu saya kena scan tau. Sebab ini adalah sebahagian daripada satu course yang saya ikut. Saya scan, lepas tu hantar kepada yang mentoring saya waktu tu lah. Dan bila saya hantar dia, saya baca, rekod tu ada dalam email. Bila saya baca balik hari ni, malunya aku. Tak apa. Bila saya baca balik, tapi bagus, kita sedar bahawa kita tengah buat magic yang tak dapat. Yang fikir balik, ya Allah, kan? Ya Allah je dapat cakap. Ya Allah, aku macam ni. Satu, saya tak akan judge kepada anda. Saya pun pernah lalu. Faham tak? Saya takkan judge anda. Saya takkan judge. Sebab tu hantar. Nanti bila saya minta hantar, saya takkan judge. Saya pun pernah buat yang anda buat. Kalau anda sekarang tengah buat, saya dah buat benda ni dulu. Sebab tu saya takkan judge anda. Habis-habis saya gelak kepada saya. Itu mengingatkan saya. Faham tak? Don't worry. Saya pun pernah lalu. Sebab tu saya takkan judge. Saya pun pernah lalu yang tu. Dan bila tengok balik, ya Allah, dapat cakap ya Allah. Kan? Macam mana saya sanggup email kepada orang benda tu. Okey. Buat benda ni. Okey.
Yang kedua, ketahui modal. Ni persiapan kita bisnes ni, nak bisnes. Biar buat benda, maksudnya macam ni. Yang ni tadi, buat benda logik. Buat benda masuk akal. Yang boleh cerita dekat anak cucu kita nanti. Dan dia kata, oh okey lah. Tak adalah cerita kan. Kau tahu, aku buka tangan keluar api. Tak adalah cerita macam tu. Faham tak? Aku tenung keluar apa dah. Aku tenung cat dia naik. Oh, tak ada cerita macam tu. Faham tak? Okey. Tenung. Aku tenung terus withdraw. Baru nak depo terus withdraw. Tak ada cerita macam tu. Tak ada pelik-pelik. Dan persiapan kita. Yang pertama, ni persiapan sebagai orang bisnes ni. Yang kedua, modal. Kena dah tahu modal kita. Tak dapat tahu esok nak depo apa. Kita kena tahu modal kita. Keseluruhannya. Macam mana kita nak buat? Bila kita tahu modal kita, barulah kita dapat tentukan penggunaan modal. Faham tak? Barulah kita dapat tahu penggunaan modal. Kita fahamkan duit yang kita letak dalam trading. Contohnya dalam nota besok ini. Dalam nota besok. Ni kita berlanjutan. Hari ni satu, esok topik kita adalah penetapan kepercayaan. Saya cek. Tu ada list dia. Ambil dalam tu nanti besok topik kita mengenai kepercayaan. Ni besok analisa pembentukan minda, analisa. Oh, tak ada, kita skip yang tu. Okey, dalam nota di grup, dalam nota kita di grup kepercayaan dagangan. Okey. Ni dia. Kepercayaan pedagang. Ambil nota ni. Ini. Ambil nota ni dalam Discord. Objektif yang mendalam. Bertanggungjawab kepada prestasi diri. Perlunya mengambil risiko berpatutan. Ni semua. Ini daripada satu study yang dibuat oleh seorang yang buat research kepada pedagang-pedagang yang dah terbukti berjaya, dan ini adalah daripada satu study yang dipublish dalam trading psychology punya journal, some journal lah. Dia letakkan benda-benda macam tu. Ni dia. Ya, saya tak dapat kata kepercayaan anda salah. Dia tak ada kepercayaan. Selagi anda lihat dia benar, itu betul kepada anda. Satu saya kata tadi, kepercayaan ni adalah window anda kepada realiti. Saya tak dapat katakan anda salah. Betul tak? Yang saya dapat katakan, kita ada orang buat research dan dia katakan ada list dia di mana pedagang-pedagang berjaya ni, dia orang trade tak sama. Dia trade tak sama, tapi ada benda standard dia yang dia pegang. Faham tak? Itu kepercayaan dia. Itu yang kita comparekan kepercayaan kita kepada yang ini tadi. Yes. Kalau itu kepercayaan anda, dan letakkan. Dan anda nilaikan, bandingkan dia dengan list tu tadi. Kalau anda rasa itu betul, anda pegang dia. Boleh. Dia tak ada salah, tak ada betul. Okey. So orang yang percaya benda ni, dia akan lihat benda tu betul. Jadi kalau orang lain kata, oh itu salah, dia tak akan terima sebab itu kepercayaan dia. So, kalau anda ada satu standard yang anda boleh bandingkan dia berdasarkan satu kajian yang dijalankan, jadi kita boleh compare dia. Kalau anda rasa kepercayaan itu berguna kepada anda pegang dia. Faham tak? Dia tak ada satu betul, satu salah. Boleh? Dia tak ada benda betul, tak ada benda salah. Tapi, dia ada benda yang berguna dan menghadkan. Tu dia. Jadi kalau anda dapati itu menghadkan anda letak di tepi. Tu dia. Benda ni lah yang paling susah.
Sebabnya setiap kita ni tak sama, individu yang berbeza. Itu je. So, tapi cerita dia anda kena tahu apa yang ada dalam diri anda. Tolong buat benda ni. Sebab itu benda ni lah yang saya buat bertahun-tahun saya buat. Orang tanya, Zul macam mana kau trade? Nah, saya bagi benda ni. Dia apa benda ni? Starting dia. Sebab anda pemilik bisnes. Sama-sama. Faham Dia tak ada benda, selagi anda percaya benda tu, itu adalah benar kepada saya. Kepada anda. Saya tak dapat datang kepada anda, oh itu salah. Tak dapat. Anda kena nilai kan, adakah dia berguna ataupun tak berguna kepada anda. Tu cerita dia. Okey? Boleh? Sebab setiap trading tu adalah satu bisnes individu. Jadi, selagi kepercayaan dia sesuai dan berguna kepada pasaran, dia boleh mendatangkan advantage kepada dia. Tapi kalau dia tak berguna, menghadkan, itu jadi disadvantage kepada dia. Jadi anda kena listkan kepercayaan anda. Sebab itulah ini penting. Nampak macam apa benda Zul cerita ni. Ini asas dia. Ini asas dia. Rukun dia. Ini rukun dia. Boleh? Yang kedua, bila kita bisnes, of course modal. Kalau kita jenis ada modal aku bisnes, tak ada modal aku tak bisnes. Lepas tu anda tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak esok aku bulan depan aku ada 50. Bolehlah trade $50. Saya tak kata jangan, tak ada modal besar tak boleh trade. Bukan. Anda kena tahu benda-benda ni buat tahunan. Seperti saya kata, untuk trading is more of a short term gain. Short term gain I define it sebagai setahun ataupun kurang. Buat belanjawan tahunan anda. Berapa sebenarnya jumlah pendapatan tertahan? Maksudnya jumlah duit lebih lah yang anda ada. Dan duit lebih ni adalah anda akan bahagikan dia kepada emergency fund ataupun apa-apa. Lepas tu berapa sebenarnya anda boleh trade? Daripada situ barulah anda dapat buat objektif. Barulah anda tahu berapa sebenarnya aku nak buka lot. Kan? Kalau anda jenis, dia macam ada terima anda terima gaji tau. Kalau anda terima gaji bulanan, nampak tak benda ni? Kalau anda terima gaji bulanan, apa yang kita fikir dahulu? Bila anda terima gaji bulanan, anda akan fikir bayar bil dahulu, betul tak? Anda akan fikir bayar bil, bayar ni. Susah anda nak fikir, nak fikir, dah tolak semua tu, baru anda fikir pelaburan, baru anda fikir pasal simpanan. Itu lazim. Itu lazim. Cerita dia, bayangkan kalau anda ada gaji setahun, gaji tahunan, setahun. Okey. Senang untuk anda merancang. Faham tak? Bila anda ada lamsam, mudah untuk anda merancang. Tulis 15. Dia tak ada minimum. Dia kepada anda sendiri. Tapi sekurang-kurangnya 15 lah. Mingguan. Saya tulis. Setiap minggu saya tulis. Ada nak perasan tak? Sabtu Ahad, saya kalau ada soalan dalam grup, dalam mana-mana, Sabtu Ahad saya jawab awal. Kenapa? Sabtu Ahad saya bangun awal untuk buat benda tu tadi tau. Sabtu Ahad saya bangun awal untuk buat benda tu. Tiap minggu 1 jam saya peruntukkan untuk, sejak 2011. Saya peruntukkan untuk buat kepercayaan tu tadi. Bukannya nak analisa market. Sebab itu yang keep saya. Saya tahu dengan buat itu, saya pernah skip 2014. Saya pernah skip. 2014 hujung. Saya ingat lagi. 2014 hujung. 3 minggu. Saya skip benda tu dan saya dapati kan, saya start buat benda pelik-pelik. Faham? Saya start buat duduk, tunggu, buat benda pelik yang lari daripada teknik. Malas saya ingat. That's the worst trading. Even worse sebelum saya kenal mengenai trading. Even worse sebelum saya belajar technical.
That was my worst performance 2014. Late. That is what keep me said. Okay, balik kepada cerita ni. Kalau anda ada satu lamsam, mudah untuk anda merancang. Bila anda berfikir esok aku ada duit berapa, bulan depan aku ada lebih berapa, untuk anda trade, dia macam ada duit, aku trade. Dia jadi hobi. Dia bukannya jadi something yang anda nak buat continuous. So, sama juga macam bisnes. Kalau anda tengok kedai itu sekejap buka, sekejap tutup, anda rasa kedai itu macam mana? Tulis. Jangan tulis kat sini. Jangan tulis kat sini. Anda nak percaya apa, tulis. Itu je. Saya tak tahu. Anda nak daripada 1% nak jadi 1 juta ke? Kalau anda percaya anda boleh buat, letaklah. Kalau anda memang boleh buat, anda tak ada kat sini. Itu je. Betul tak? Keuntungan 5% maksimum. Kalau betul lah boleh buat, anda tak ada kat sini. Betul tak ini? Kan? Kalau ada lah, memang boleh buat setiap bulan. Kan? Memang tak ada kat sini. Buat apa ikut dengar saya kan? Memang tak percaya. Simple je. Okey. Jadi, belanjawan tahunan buat dia. Jadi, anda tahu berapa sebenarnya dan lepas tu, datang dengan satu objektif. Seperti saya sebut tadi, try untuk turunkan risiko dalam anda punya pelaburan. Saya menjadikan, saya buat macam ni tau. Saya bahagikan portfolio saya kepada passive income dan juga active income. Active income ni adalah kepada sebab saya ada bisnes, ada lain-lain. Ini bisnes, ini adalah yang trade. Dan kalau anda tak ada bisnes, tak ada apa, ini kalau anda kerja, ni adalah kerja, whatever lah, gaji kerja. Okey. Ini benda-benda yang anda kena buat. Satu lagi adalah kepada pasif. Pasif ni benda yang macam ASB, anda tunggu hujung tahun dan dia lebih tak apa. Faham. Pasif adalah benda yang anda tak perlu buat apa. Tahu-tahu hujung tahun ada duit. Tu je. Itu pasif. Apa muka saya stuck ni? Okey. Saya punya internet ni kejap laju, kejap slow, kejap laju, kejap slow. Faham? So saya akan cuba bukannya compound dekat trading account. Compound dekat pasif. Tu masalahnya. Bila kita tengok trader, dia compoundkan trading account. Anda nak compoundkan duit tempat yang risiko dia rendah. Itu tempat anda besarkan anda punya aset. Bukannya besarkan trading account anda. Makin besar trading account anda besarkan kat sini. Saya guna formula 20-80. Maksudnya, daripada jumlah size portfolio saya, jumlah duit saya, jumlah aset saya, 80% dalam ni. 20% saya letak kat sini. Tu saya guna. So, apa yang, kalau baru nak start, anda boleh guna formula 40-60. Bang, saya ada $100 je bang. Yes, letaklah ASB $60. $40 letak trading. Lepas tu macam mana nak buat banyak dengan $40? Kalau duit ada 100 je, anda ambil risiko semua, $100, habis lah dia. Boleh bang, boleh. Tanya diri anda. Benda-benda macam ni saya akan banyak sentuh benda ni bulan 7 nanti. Kita dah start hujung tahun lepas, saya dah cerita-cerita sikit benda ni kita akan slowly bawa benda ni. Okey. Ni yang saya maksudkan. Sebab sampai bila nak trade? Tu yang saya sebut. Takkan duduk tepi tangga masjid, tepi tangga surau, tanya Pak Imam, Mam, you buy ke sell? Buy lah. Masuk sekarang. Entak lot full margin. Dua-dua masuk. Ni umur dah 96 ni. Seorang 97. Nak semayang Zohor,
Apa awak laju sangat? Rupanya Pak Tok Siak dengan Pak Imam tadi tengah float. Iu. Laju je nak tengok chart. Tu pening. Demam. Tu dia, kan? Jadi kalau anda start membina anda punya passive income, satu masa tu anda boleh trade untuk isi masa lapang. Faham tak? Anda ada duit lebih yang anda tahu dia akan ada sebab passive. Benda-benda macam ni lah. We have to think about all this. Anda tak besarkan anda punya trading account. Yes, as you grow every year, ingat yang ini tadi tahunan. Jadi kalau anda first year anda ada, oh bang, bila saya buat benda ni kan, saya baru ada $500. Tak apa. Tahun depan anda ada $500 lagi. Tahun satu lagi anda ada $500 lagi. Nampak tak? Anda punya portfolio growing by $500, belum campur trading anda, belum campur anda punya passive income. Nampak tak? Reta anda bertambah. Modal $10. Kalau MC depo lagi tak Yuna? Tak payahlah cerita modal $10. Sebabnya kalau MC depo lagi kan. So, itu macam orang ada duit aku trade. Tak dapat. Buat ini untuk setahun. Kalau anda memang tak ada income kan, anda projectkan sebulan ni dapat berapa, buat untuk 12 bulan ke depan. Faham? Buat dia untuk ke depan. Jadi setahun aku dah berapa? Kalau anda kata $10 tiap bulan, okey, setahun ada 120. So start daripada situ. Jangan 120 letak semua dekat trading. Buat belanjawan. Buat ni. Oh, ni kita punya ni teruk lah. Saya dah jauh ke depan. Tak ada duit based on experience. Yes. Tahu. $10, kalau anda ada $10 sahaja, jangan trade. Saya bagi tahu betul. That money you better put it somewhere, trade demo. Sebabnya anda nak buat berapa dari $10 tu? Faham tak Yuna? Buat portfolio semua ni dia bergantung kepada dia macam ni. Dia macam ni Kita ambil anda ada $10. Anda ada $10 dan itu je. Anda dah buat belanjawan tahunan anda, sebulan anda ada $10. Maksudnya anda ada 120. Okey, kita ambil formula 40-60 tadi. 40-60. Boleh. Kalau nak juga, don't work on $10. Sebab kalau MC depo lagi, kalau anda buat benda tu, saya beritahu betul, tak ke mana? Tak ke mana? Dia tak ke mana? So dia tak kisah berapa modal. Cerita dia kena ada pengurusan modal. Nak bisnes, kalau anda kata trading is a business, anda kena uruskan duit anda. Faham tak? Dia dalam bisnes, benda pokok dia, benda asas dia adalah pengurusan equity, pengurusan modal. Daripada modal kita tahu baru kita tahu berapa kos kita, berapa yang kita boleh gain, berapa yang masuk akal dengan modal kita. Kan? Barulah tahu lot sizing yang sesuai. Kan? Kalau tak dapat. Kita ambil contoh 120 setahun. Kalau itu modal anda. Okey. Jangan letak semua. Ini memang anda punya semua duit lebih selepas buat anda punya pendapatan tolak belanjawan tadi. Anda punya pendapatan tolak perbelanjaan. Anda ada 120 je ke? Okey? Boleh. So what you do is jangan letak semua tu dalam ni. 60 tu letakkan dalam ASB. Letakkan dalam something yang memberikan anda pendapatan pasif. Anda cuma trade $40 je. Trade $40 je. Don't trade that 120 sebab jangan risikokan semua yang anda tak dapat risiko. Memang kalau tak ada duit, kita buat cara tak ada duit. Itu je. Ada duit,
buat cara jaga duit. Itu je. The main thing dia, jaga duit. That's it. Faham tak? The main thing dia, apa saya cuba sampaikan kat sini, the main thing yang kita nak buat adalah jaga duit. Itu je. There must be cara mengurus duit kita. So, what you do is, don't put, kalau itu memang itu saja. Duit lebih kita memang ada tu je. Don't put the whole thing. So, kalau anda put the whole thing, anda memang habis semua. Ingat, ini adalah tahun pertama. Tahun kedua, anda akan ada 120 lagi. Jadi portfolio anda, kalau cuma anda ni, dalam next year, ASB anda ada another $60. Trading account anda, kalau anda tak trade pun, you still have $40. Boleh? Dia tak kisah bila kita nak start ada portfolio. Start. Itu je. Boleh, Wimon? Dia bukannya tunggu ada duit nanti baru kau dapat buat. The main thing, pokok dia, basic dia, buat. Itu je. Buat. Okay? Gunakan daripada trading ni dan apply dia. Saya buat macam ni. Every 3 bulan, saya akan consolidate. Maksudnya, satukan ke semua ni. Kan? Dan saya tengok kepada equity, berapa sebenarnya ada dalam portfolio. Maksudnya katalah dalam ni tadi 60. Saya trade dan untung, ini 60, dia belum dapat. Katalah kita ada ASB bagi 5%. 5% tahun kan. 5%, 5 kali bagi 60, 12. 12. 5, 60, 3. Ni berapa? 3. Berapa? 5, 10, 6, $3. 5%. 10%, 6, $3. Okey. Ini 1 tahun. Saya buat dia 3 bulan sekali. Jadi saya tahu ini bahagi dengan 4. Saya ada berapa je. Sebab saya menganggap ini bisnes. Saya bukan menganggap diri saya trader tau. Saya menganggap diri saya sebagai full time business. Itu je. Sebab itu nak ada disiplin, ini dia. Kita uruskan macam ni. Bila anda nak trade, tu masalah dia. Nak trade market. Tu untuk anda nak ikut teknik, anda kena ada benda ni dahulu. The big picture, macam mana kita nak tahu satu trade berapa dolar aku nak trade. Satu lagi perubahan mata wang ni. Okey, balik cerita ni ya. So, daripada sini saya tahu saya ada satu kuarter tu saya ada 75 sen. 75 sen ya. So, $60, 75 sen. Ni untung dia dah ada. Okey, ni guaranteed. Itu je. Katalah ASB. Kita ambil contoh. Ini $40. Katalah trade dan saya adalah untung $5. Kan? Jadi sini jadi $45. Saya konsolidatkan jadi benda ni ya. Jadi maksudnya saya campur dua ni jadi $100 campur 75 sen campur $5. Jadi keseluruhannya 105.75. Itu keseluruhan portfolio saya. Buat 3 bulan sekali. Lepas tu bahagikan balik kepada 40-60. Tiap 3 bulan. Faham? Tiap 3 bulan saya bahagikan balik. Ini 40% masuk dalam trading account. The rest masuk dalam ni. Itu caranya saya compoundkan pasif. Saya besarkan pasif. Pada masa yang sama, saya akan tengok. So, ini tempat risk. Saya tak nak ambil risiko besar. Faham? Saya buat macam ni. Saya bahagi tiap 3 bulan. Betul saya duk sebut. Tiap end of quarter, saya akan tutup semua position saya. Ya? Saya akan tutup semua position saya. Kecuali yang saya melabur untuk yield. Untuk saham yang dividen, untuk dividen yang memang bukan trading. Kalau yang trading, saya akan tutup. Yang ambil risiko, saya akan tutup. Tiap 3 bulan. Ya? Lepas tu saya tengok performance dia. Kalau performance dia turun, saya akan turunkan yang kat sini.
Tiap 3 bulan saya buat benda ni, saya buat tiap bisnes ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Kalau kita tengah turun, kita besarkan dia, lepas tu kita fikir nak recover, percayalah, anda akan habis semuanya. Tu banyak jadi. Nak fikir recovery tak payahlah. Lagi kita tak untung, kenapa ambil risiko? Faham? Kita dah 7 minit lagi Itu asas dia kepada pelaburan. Benda tu tak menghasilkan, kenapa kita ambil risiko besar? Itu benda ni penting. Ketahui kedudukan kewangan kita. Yes, buat. Saya tak dapat bagi nasihat kepada anda pelaburan ke mana. Tapi cerita dia, do your one. Itu kita tak boleh. So, do your research. Mana yang mendatangkan dan mana risiko. Tekankan kepada risiko. But lower risk, lower return. So, campur-campur kan. Letakkan objektif. Anda nak berapa? Letakkan something that is masuk akal. Yes. Dengan ASB, saya tak tahu. Ada saham yang lebih tinggi daripada ASB, tapi whether is halal atau tak, haram atau tak, anda kena cari. I cannot recommend that. Maksudnya saya tak boleh bagi kepada anda counter mana untuk anda simpan yang panjang. Ni portfolio saya. Ini yang kita buat dalam ni. Masa tu saya nak buat untuk kita punya ni ini adalah saya tak check dia. Ni apa yang kita pegang. Siapa ingat benda ni? 3 tahun lepas kan? Saya punya portfolio. Ingat tak benda-benda ni? Ni yang saya pegang je, biar je. Ni untuk saham, apa yang saya pegang untuk biar je. Ni kita masuk dari tahun 2019. 2019. Saya biar je. Ni kita pada awal tahun 2 tahun lepas. Ni yang birthday Delta A. Ni yang masuk tahun ni. Ni tahun lepas. Ni yang apa untuk ni pegangnya. Ada yang okey, ada tak okey. Pegangnya. Saya biar je. Saya biar je. Ada duit, sebab ni tak ada leverage, pegang je lah. Dia nak, jangan saham dia jadi kosong dah. Ni contoh-contoh yang kita buat. Saya pegang. Saya tak ada pergi nak buat apa dengan dia. Kan? Macam saya simpan duit dekat bank lah. Saya tak pakai duit tu, saya letak tu je. Sambil tu dia mendatangkan dividen, dia mendatangkan perbezaan nilai. Itu je, saya biar je kat situ. Biar je. Itu. Tak, bukan stok. Ini tempat screener, Abigail. Dekat XM kita ada share account. Share account kat XM anda kena ada 10,000. Bagi non-Muslim, you can go CFDs. Boleh? Okey. Balik kepada cerita ni. But kat pokok dia, asas dia, letakkan duit tempat yang tak ada risk. You want to compound tempat tak ada risk. Itu asas dia. Bukannya besarkan tempat risk. Oh, ada 1 juta, letak depo 1 juta. Aduh, dapat duit VSS. Oh, letak semua. Boleh? Masa. Bila anda nak capai target anda? Dan anda kena tengok kepada diri anda sendiri. Masa untuk anda trade. Less time, higher time frame. Less position. More time, more lower time frame, more position. Itu je. Ni benda dia. Mana satu yang betul? Tak ada, semua betul. Semua betul.
pokok dia, kunci dia, jaga risiko. Bukannya kepada entry je. Cara kita nak urus duit ni, kena ada. Ini cara saya. Mungkin ada yang anda, saya cuma sharekan cara saya. Mungkin anda ada cara anda yang anda faham dan sesuai kepada toleransi risiko anda. The thing is, anda kena ada perancangan macam tu. Jangan tak ada langsung. Saya ada $50 depo. Tu je. Tahu itu je. Tak dapat. Trading ni adalah sebahagian daripada anda punya pelaburan. Dia bukannya anda macam nak beli nombor. Letak $10. Aku kaya-kaya. Kena-kena. Tak kena, tak kena. Itu bukan cara dia. Okey? Buat jadual anda lah. Buat jadual anda buat benda tetap. Buat sama. Anda dengar cerita saya dalam analisa, anda perasan tak? Semua sama. Saya tahu, saya pun lalu benda tu, Rosli. Di mana, sebab tu saya buat yang belief tadi. Sebab itu yang keep saya settle. Kalau tak, kita ambil curi duit sini, ambil duit sini, ambil duit sini kan. Lepas tu kita, entah tak ada apa-apa. Dia tak ada ke mana. Habis trading. Kalau jadi pun, kita duk ambil duit tu, dia belanja yang tak kena. Belanja perfume, habis. Faham? Yeah? Buat ada perancangan. Sebab trading is not just trading. It's part of your income lah, part of your portfolio. Bukan hanya saya ada duit ni nak trade. Tu tak dapat. Dan kita buat benda sama. Every day. Saya buat benda sama. Jangan nak tahu. Semua hari-hari sama. Wife saya pun pening. Hari-hari dia masak sama sebab muka saya kat rumah kan. Buat sama. Ni anak seorang lagi, dia tak sekolah. Sekolah dari rumah kan. Sekali. Semua sama. Hidup linear. Dia panggil linear je. Sama. Sama je. Yang lain-lain hari-hari tahu tak apa. Perfume apa nak pakai. Setiap hari pening. Perfume apa nak pakai. Itu je. Saya punya masalah hari-hari. Perfume apa nak pakai. Ini nota pertama. Jadi, minda pedagang untuk berjaya sebagai trader, kepercayaan betul. Kepercayaan yang berguna kepada anda. Objektif jelas. Sistem untuk mencapai objektif anda, peraturan yang sama dan tools dalam sistem dagangan anda. Ni benda-benda dia. Kita tak sempat nak habis. Kita dah pukul 7. Okey? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah. Asas dia kepada anda. Asas dia kepada anda. Bukannya kepada teknik, kepada market. Asas dia betulkan kita dulu. Kita tak dapat betulkan perception orang. Kita tak dapat betulkan orang. Betulkan kita. Betulkan kita. Seriously. Betulkan kita. Okay? Jumpa lagi pada malam nanti. Kita akan lihat kepada pasaran. Okay, thank you Rosan. Kita jumpa lagi pada jam 8 nanti ya. Terima kasih semua.